Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wa qala Allah Ta'ala, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan saudara pengacara sebentar majlis tadi, yang dimuliakan teman-teman pimpinan kepada Masjid Batu 10, Masjid Qaryah Batu 10 ini, kepada sahabat-sahabat saya yang sedang mendatangi masjid ini, yang sudah pun duduk dalam masjid ini, saudara hadirin yang hormati sekalian, alhamdulillah. Saudara, dalam masa yang sangat singkat ni, kita punya zuhur pukul berapa ya? 1 azan zuhur 1:05. Dia ada bunyi bila sampai waktu. Tak ada bunyi, tak ada buzzing, tak ada. 1:05. Saya tadi membacakan 2 potong ayat. Ayat yang pertama daripada surah Yusuf. Ayat itu berbunyi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Engkaulah Tuhanku yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai dunia dan menguasai akhirat. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kuasa yang menentukan kejayaan, kegagalan kita di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani muslimah. Apa kata lagi Nabi Yusuf permintaannya? Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Di akhirat nanti temukan aku dengan orang-orang saleh. 3 permintaan. Permintaannya untuk menetapkan dalam dirinya, dalam hatinya, seluruh jiwanya, Allah adalah penguasa segala-galanya. Nombor 2, permintaannya diwafatkan sebagai muslim. Nombor 3, permintaannya bila di akhirat nanti di padang mahsyar dia akan dihimpunkan dalam himpunan orang-orang soleh. Pergi pula kepada ayat yang kedua saya baca tadi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Lain. Orang syurga lain, orang neraka lain. Orang syurga lain, orang neraka lain. Cakap orang syurga lain, cakap orang neraka lain. Kegemaran orang syurga lain, kegemaran orang neraka lain. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kemenangan mutlak, dunia pun dia berjaya, di akhirat pun dia berjaya. Okey, dua ayat itu. 2 ayat itu artinya, yang pertama sekali saudara, teman-teman saya yang saya muliakan sekalian, bahwasanya target dalam hidup ini, matlamat dalam hidup ini ialah untuk menjadi ahli syurga. Itu target kita. Setiap muslim, matlamat hidup mereka bersama isteri, bersama anak, bersama adik, abang, kakak, bersama mak dan ayah, bersama jiran tetangga dan bersama sahabat-sahabat, supaya mereka semuanya mati menjadi ahli syurga. Itu matlamat. Kalau tuan-tuan yang saya muliakan sekalian belum bagi tahu isteri matlamat itu, hari ini kena bagi tahu matlamat. Ina, kita dah kahwin 27 tahun, abang belum bagi tahu lagi matlamat ini. Tak ada benda dalam dunia yang tidak ada matlamat.
Kedai runcit ada matlamat, Jabatan Kerjaya ada matlamat, kan tuan-tuan, company-company besar ada matlamat, Petronas ada matlamat. Tapi kita ni yang nak balik berjumpa dengan Allah selama-lamanya, takkan pulang semula ke dunia selama-lamanya. Takkanlah tidak ada matlamat dalam hidup kita. Di dunia apa matlamatnya, di akhirat apa matlamatnya. Kena bagi tahu anak kita pula. Saya ada 8 orang anak. Kena bagi tahu bahawa matlamat keluarga ini ialah setiap ahli keluarga, ayah mulakan diri ayah dengan mama, semua sekali mesti menjadi ahli syurga. Bila disebut mati mesti menjadi ahli syurga, maka selepas ini, mulai tarikh ini, mengamalkan amalan ahli syurga, tidak mengamalkan amalan ahli neraka. Pendek aja. Okey, itu yang pertama. Yang pertama kita nak menentukan, saya kata tadi, seluruh keluarga kita ni, diri kita dulu. Saya sebagai pemimpin keluarga, sebagai isteri, sebagai suami, saya sebagai ayah, pemimpin kepada anak-anak saya. Saya sebagai ketua keluarga, memimpin seluruh keluarga saya. Sama ada nuclear family, keluarga asas, atau extended family, keluarga yang lebih besar. Saya lah pemimpinnya. Saya boleh pimpin dia, saya boleh pimpin pelajaran anak-anak, saya boleh pimpin transport anak-anak, saya boleh pimpin menyediakan kemudahan anak-anak, saya boleh pimpin menyediakan keselesaan anak-anak. Tapi itu satu pimpinan kecil. Pimpinan yang besar nak bawa keluarga kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, malang sangatlah kalau dah kahwin 40 tahun, 30 tahun, isteri kita tak tahu ke mana nak dibawa ni. Abang nak bawa ke mana saya ni? Dah 30 tahun kahwin ni, ke mana abang nak bawa saya ni? Apa matlamat keluarga ni? Anak kita yang 5 orang pun, yang 2 orang sudah bekerja, 1 orang masih belajar kat universiti, 1 orang lagi sekolah menengah, pun tak tahu ke mana ayah dia nak bawa. Bangun pagi tak tahu ke mana nak dibawa, tengah hari tak tahu ke mana nak dibawa, petang tak tahu ke mana nak dibawa, malam tak tahu ke mana nak dibawa, besok paginya pun tak tahu ke mana nak dibawa. Akhirnya the whole family in the state of wobble, floating. Bayang saudara, kita dah kahwin dekat 30 tahun, isteri kita masih lagi terawang-awang nak mencari tempat pergantungan yang kukuh untuk dia mati sebagai ahli syurga. Sebentar lagi daripada mimbar ni, tuan-tuan akan dengar satu ayat setiap minggu. Minggu lepas, saya bagi tazkirah, saya bagi khutbah dan mengimamkan solat Jumaat di masjid berusia 100 tahun di tengah-tengah Bandar Kulim, Kedah, Darul Aman. 100 tahun dah. Ini masjid berapa tahun dah masjid ni? Lebih kurang 40 30 tahun. Tadi masjid yang minggu lepas saya bagi tazkirah, bagi khutbah dan mengimamkan solat di tengah-tengah kota Kulim tu, Kulim Kedah. 100 tahun. Saudara-saudara, saya bagi tahu mereka, saya bagi tahu ada tazkirah macam ni, lebih kurang saya ceritakan. Bila habis balik, tuan-tuan, orang datang jumpa saya, betul lah doktor, saya dah kahwin dekat 23 tahun, saya dah kahwin dekat 47 tahun. Saya tak pernah bagi tahu isteri saya bahawa matlamat hidup ini untuk menjadi ahli syurga. Saya tak pernah bagi tahu anak saya bahawa matlamat hidup ini nak menjadi ahli syurga. Saya tak pernah bagi tahu anak perempuan saya yang baru 1,5 bulan yang lepas baru kahwin. Sebelum saya lepaskan dia menjadi isteri orang, lepas dia tanggungjawab saya sebagai ayah kepada anak perempuan kahwin, tanggungjawab anak perempuan itu setelah kahwin kepada suaminya, saya tak bagi tahu dia bahawa dia mesti jadi ahli syurga. Dengan itu, daripada mimbar nanti kita akan dengar apa ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Macam mana nak tingkatkan ketakwaan kepada Allah? Kita tak boleh menjadi muslim menjadi mukmin, bertingkat, ada tingkat dia. Mukmin menjadi muttaqin, ada tingkat dia. Tingkat yang atas sekali, muhsinin. Muslim tampaknya adalah Islam. Naik tingkat lagi, mukmin tampaknya adalah iman. Naik tingkat lagi, muttaqin, tampaknya adalah taqwa. Naik tingkat yang paling atas sekali, ini target kita ni, muhsinin, tingkatnya adalah ihsan. Saudara, kalau umur 18 tahun Muslim, umur 28 tahun Muslim, umur 68 tahun Muslim, tak bergerak-gerak kat situ je, maka
maka kita hidup sebagai seorang Muslim. Muslim tak ribat. Ribat maknanya we are always in a state of improvement. Ribat, improvement. Getting from one stage to another stage, to another stage, to another stage. The higher the stage that we go, the better it is as far as iman is concerned. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita Islam aja, takat pergi masjid, takat semayang begitu saja. Kadang-kadang semayang, kadang tidak. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang puasa sunat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang didik isteri, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang didik anak, kadang-kadang tidak. Kalau itu tuan-tuan, mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak dibandingkan dengan matinya orang-orang yang daripada paginya adalah Islam, petangnya adalah Islam, malamnya adalah Islam, konsisten hidup dia mempertingkatkan agamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ambil tadi ayat yang dibaca daripada mimbar tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan, perbaiki ketakwaan, perbaiki kesungguhan kamu untuk improvekan ketakwaan kepada Allah. Apa komponen takwa? Ada dua ulama kata two main components of takwa. Satu namanya harap kepada Allah. Takwa mengharap Allah. Apa kita harap kepada Allah? Harap kepada Allah ialah balasan yang paling baik. Balasan yang paling baik ialah harapan kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harap. Kita harap Allah bagi syurga kepada kita. Kita harap kita berada nanti di kubur, di alam barzah nanti, kita diletakkan di tempat sebahagian daripada petikan-petikan, cebisan-cebisan taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kubur, barzah menjadi cebisan taman syurga Allah. Kita hendak bila kiamat dunia ini kita semua dibangunkan, kami semua dihalau untuk pergi ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, tuan-tuan dan saya, kita harap batu 10 ni teman-teman, masjid ini, anak karya masjid ini, dan kita mengharapkan, berdoa kepada Allah agar kita semua diletakkan di bawah arasy Allah. Di padang mahsyar, tuan-tuan dan saya diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara-saudara, kita baca satu hadis, bukan masa ini, masa waktu lain itu tuan-tuan bacalah. 7 manusia yang akan berada di bawah arasy. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada ini saya mention tentang puan untuk menjadi ahli syurga ni, rajulun zakarallahu khalian fafadat aina, iaitu mereka yang bersendirian, selalu duduk bersendirian, mereka rasakan kerdilnya mereka, agungnya Allah, hingga bercucuran air mata mereka kerana mereka takutkan Allah. Ini ahli syurga, tuan-tuan. Ini ahli syurga, ini ahli syurga. Satu lagi ahli syurga, tuan-tuan, yang digambarkan 7 manusia yang berada di bawah naungan arasy Allah. Ketika itu tidak ada naungan lagi, ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Orang yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Nak jadi ahli syurga, stationnya ada 3. Nak jadi ahli syurga, Hasan Ali, kamu nak jadi ahli syurga, Hasan Ali, stationnya adalah 3. You have got to go to the 3 station every day without fail. Go to the station, be there at the station. 3 station dia. Pertama ialah rumah kita, bereskan rumah dengan amalan Islam, bereskan isteri dengan amalan Islam. Lepas ni pukul 2.30 saya ada berjumpa dengan muslimat-muslimat pada petang ni di salah satu rumah, tuan-tuan dan puan, juga saya nak cerita tentang macam mana caranya. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah fadilat menuntut ilmu, terutamanya pada Jumaat ini. Fadilat ilmu sebagai muslim, terutamanya dalam konteks kita menghidupkan sembahyang Jumaat, hidupkan hari Jumaat. Ini nanti pukul 2.30 di salah satu rumah. Saya rasa ni Puan Tina, suaminya dekat sini, yang menganjurkan majlis ini. Balik tadi tuan-tuan, balik tadi, stationnya yang pertama rumah. Pastikan anak-anak kita solat, pastikan isteri kita solat, pastikan anak kita tidak pernah meninggalkan solat, pastikan isteri kita tidak pernah meninggalkan solat, pastikan tidak ada barang-barang yang syubhah dalam rumah, pastikan tidak ada bahan-bahan makanan yang haram dalam rumah, pastikan isteri dan anak kita menutup aurat, termasuk suaminya menutup aurat, termasuk kita menutup aurat.
Pastikan saudara-saudara, cerita hariannya ialah kebesaran Allah. Pastikan subuh tadi, subuh Jumaat tadi, saya subuh Jumaat dan tuan-tuan subuh Jumaat, kita sembang Jumaat di masjid tadi, tuan-tuan sembang di masjid tadi, tuan-tuan imam pagi tadi di tempat saya, ayat yang pertama, surah yang pertama dibacakan dalam rakaat yang pertama ialah Alif Lam Mim Sajadah. Surah apa ni? Rakaat yang kedua dibacakan Suratul Insan. Saudara, pagi di sini nak bagi tahu tuan-tuan ni. Tuan-tuan baca dalam hadis, antara banyak waktu-waktu, masa-masa daripada paginya sampai tengah harinya, sampai petangnya, sampai malamnya, Allah jadikan pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk kita menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pagi adalah waktu ketika di mana suasananya yang terbaik untuk kita membawa diri kita ke depan supaya kita menjadi manusia pilihan, dipilih oleh Allah awal-awal tadi untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil pagi tadi tuan-tuan. Pagi tadi rakaat yang pertama hari Jumaat, biasanya imam membaca Alif Lam Mim Sajadah. Dalam Alif Lam Mim Sajadah tu ada ayat yang ke-12. Kita harap tuan-tuan kalau kita tak jadi ahli syurga, tak mengamalkan amal syurga, di akhirat nanti di padang mahsyar, kitalah manusia yang akan menuturkan kata-kata yang disebut dalam ayat yang ke-12 surah Alif Lam Mim Sajadah. Apa ayatnya? Walam tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini cerita kekesalan tuan-tuan. Kesal di dunia boleh repeat, baiki benda-benda yang tak dapat menjadi dapat. Kesal di dunia, dulu SPM tak berapa bagus, duduk sekali lagi SPM bagus, masuk universiti, boleh dibaiki. Kesal di dunia tuan-tuan, beli tanah itu kononnya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah boleh menghasilkan pulangan bulanan dalam 15,000, tapi kita nampak tahun pertama, bulan pertama, bulan kedua pulangannya tak sampai 2,000 pun. Apa kita buat? Saudara-saudara, sebelah tu ada tanah nak jual yang lebih subur daripada tanah ini, kita jual tanah ini, beli tanah sebelah. Maknanya kekesalan itu boleh diganti. Itu dunia. Tapi di akhirat tuan-tuan, sebagaimana yang dilafazkan dalam ayat yang tadi, dalam surah Al-Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, ayat yang ke-12 tadi, tak boleh dah, dia kesesal di akhirat. Di mana tempatnya? Di padang mahsyar. Ada orang peluhnya sampai buku lali, ada orang peluhnya sampai lutut, ada orang peluhnya sampai pinggang, ada orang peluhnya sampai bahu, ada orang peluhnya sampai menutup mukanya, ada orang yang peluh mengatasi rambut dan kepalanya, sebab matahari hanya sejengkal daripada kepala. Saya mesti yakin, tuan-tuan mesti yakin itu rukun iman. Percaya hari akhirat itu adalah rukun iman. Tak percaya hari akhirat itu, maka gugurlah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, ada orang yang memekik melolong, berenang dalam lautan peluh. Berenang dalam lautan peluh, tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan mereka berenang dalam lautan peluh. Di mana tempatnya? Di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Mereka yang ingkar kepada Allah. Ada masjid, mereka tak pergi masjid. Ada surau, tak pergi surau. Ada majlis ilmu, tak datang majlis ilmu. Ada ustaz, tak jumpa ustaz. Ada imam, tak jumpa imam. Ada kelas tajwid, tak belajar tajwid. Ada kelas menghafaz, tak menghafaz. Ada kelas taranum, tidak ikut taranum. Ada kelas fardu ain, tak ikut kelas fardu ain. Saudara, macam mana kita nak jadi ahli syurga kalau kita tidak menjadi stesen yang kedua? Stesen yang pertama tadi rumah, stesen yang kedua masjid. Mesti pergi masjid, mesti datang masjid. Zaman Nabi Muhammad SAW, tak ada manusia kecuali yang munafik yang tak datang masjid. Abu Bakar Siddiq datang masjid, tak pernah tinggal masjid. Umar bin Khattab tak pernah tinggal masjid. Uthman bin Affan tak pernah tinggal masjid. Ali karramallahu wajhah tak pernah tinggal masjid. Zaid bin Thabit tak pernah tinggal masjid. Abdullah bin Mas'ud tak pernah tinggal masjid. Abdullah bin Umar tak pernah tinggal masjid. Bilal bin Rabah tak pernah tinggal masjid. Abdullah bin Maktum tak pernah tinggal masjid. Abdurrahman bin Auf tak pernah tinggal masjid. Tak pernah tinggal masjid. Pada masa yang sama, tuan-tuan, bila mereka nak buka Fathul Mekah, namanya Fathul Pembukaan Mekah, Nabi bawa 124,000 umat Islam yang telah dididik oleh Nabi daripada Madinah menuju ke Mekah. Setiap orang itu tak pernah tinggal ke masjid, tak pernah 124,000 saudara. Antara amalannya mereka tidak pernah tinggalkan masjid. Apalagi tuan-tuan tuan-tuan yang menjadi jiran kepada masjid,
Yang mendengar azan tapi kita tidak pergi di tempat azan diazankan. Yang mendengar Bilal menyerukan azan pagi-pagi, as-salatu khairum minan naum. Dan salat lebih baik daripada tidur. Anak kita salat, anak perempuan kita salat, anak laki-laki kita termasuk kita sebagai ayahnya terus ambil wudu. Tuan-tuan start motosikal pergi ke Masjid Qaryah Batu 10, pergi ke surau. Di bawah masjid ni ada berapa surau? Di bawah masjid ni, Syekh, di bawah masjid ni ada berapa surau? 4 surau. Adakah kita pergi ke 4 surau tu yang paling hampir dengan rumah kita? Kalau jawapannya tuan-tuan, Allah panggil, muadzin panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Translationnya Allah Maha artinya incomparability, no comparison. Punya agungnya Allah. Tak ada satu benda pun di dunia yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat boleh menyaingi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berapa orang yang membesarkan Allah pagi tadi? Pagi Jumaat ni. Anak siapa yang membesarkan kita pagi tadi? Anak turunan mana yang membesarkan Allah pada pagi tadi? Pasal kita nak jadi ahli syurga. Ingat tuan-tuan, saya bercerita pada yang baru datang, tuan-tuan, tajuk saya lebih kurang saya cerita, marilah kita mati sebagai ahli syurga. Tajuk saya tadi, marilah kita mati sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, salah satu daripada ciri ahli syurga namanya orang yang beriman dan bertakwa. Dan saya mengatakan tadi, saya ambil tuan-tuan, kita dengar sebentar tadi, sebentar nanti daripada tempat mimbar ni, ayat yang sering setiap minggu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, nanti daripada mimbar tu, jangan kamu mati wahai orang Batu 10, Batu 9, Batu 8, jangan kamu mati selain daripada kamu dimatikan sebagai muslim. Do not die unless you die as Muslim. Do not die unless you die as a Muslim. Jangan kamu mati melainkan mati sebagai seorang Muslim. Stesen yang ketiga ialah rumah, masjid. Stesen yang ketiga ialah jihad, gelanggang jihad. Saudara, sekecil-kecil jihad, keluar daripada rumah, sembahyang kat sini waktu sejuk pagi, itu jihad. Sekecil-kecil jihad, anak membaca Alhamdulillah tu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anak iman, bukan ha, bukan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tegur bacaan itu pun merupakan salah satu daripada cabang kecil jihad. Apalagi jihad, tuan-tuan, menyediakan makanan pagi, menselesaikan mak yang duduk rumah kita. Kita belikan makanan pagi yang sesuai dengan tekaknya, yang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan seleranya anaknya, tuan-tuan. Sempurnakan keselesaan mak kita hari ini nak makan sesuatu pada pagi ini. Jihad. Itu jihad kecil, tuan-tuan. Bahkan Nabi mengatakan bila pulang daripada peperangan Badar, Nabi kata, kamu baru balik daripada peperangan kecil. Tuan-tuan, peperangan besar pun, tuan-tuan. Apa dia peperangan besar? Peperangan jihadul akbar. Jihadul akbar ialah jihad. Jihadul nafs, jihadul akbar. Jihad memerangi nafsu ini adalah jihad yang sangat besar, yang lebih besar daripada segala-galanya. Tak datang masjid, nafsu. Nafsu, iblis mendendangkan kita, tidurlah lagi, tidurlah lagi, tidurlah lagi, tidurlah lagi. Kita kalah dengan dendangan daripada syaitan-syaitan dan iblis-iblis. Baik, yang akhirnya saudara, saya ingin menyebutkan insya-Allah dalam sedikit sentuhan dalam 10-15 minit ni, tuan-tuan dan puan. Pertama, marilah kita selepas ini, saya lah yang membagi tazkirah ni, marilah kita selepas ini berazam, bertekad melakukan seluruh kekuatan yang ada, kekuatan jasad yang ada, kekuatan akal yang ada, kekuatan roh yang ada. Kekuatan jasad dipanggil jasadiyah, kekuatan akal, brain power dipanggil akliyah, kekuatan dalaman, kekuatan roh dipanggil ruhiyah. Gabung ketiga-tiga, jasadiyah, akliyah, ruhiyah. Mari kita menjadikan pagi ini, petang ini, besok sampai bila-bila, kita termasuk isteri, kita termasuk anak, kita termasuk mak dan ayah, kita termasuk adik-beradik, kita termasuk jiran tetangga, kita termasuk masyarakat yang lebih besar. Akhirnya kita bersama dengan umat Muhammad
mesti menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti menjadi ahli syurga. Hari ini kita nak stampkan nama kita. Kita nak stamp Hasan Ali Ahlul Jannah. Hasan Ali Ahlul Jannah. Hasan Ali ialah ahli syurga. Saudara-saudara, yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, untuk itu, untuk menjadi ahli syurga itu ialah kena ada ilmu. Dan ilmu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagaimana yang tuan-tuan tahu, ilmu ada dua cabang. Satu ilmu akli, satu ilmu nakli. Ilmu akli, ilmu dunia. Ilmu perniagaan, ilmu akli. Ilmu mengurus keluarga, ilmu akli. Ilmu zoologi, ilmu akli. Ilmu botani, ilmu akli. Ilmu aerospace, ilmu akli. Ilmu memandu Grab, ilmu akli. Ilmu memandu lalamop, itu ilmu akli. Ada satu lagi ilmu namanya ilmu nakli. Nakli, ilmu akhirat. Ya, ilmu akidah, ilmu nakli. Ilmu syariah, ilmu nakli. Ilmu akhlak, ilmu nakli. Ilmu tasawuf, ilmu nakli. Saudara, insya-Allah mudah-mudahan untuk menjadi ahli syurga, saudara, Allah nanti tanyakan bukan ilmu akli, Allah tanyakan ilmu nakli. 6 soalan kubur, 6 soalan kubur mesti dijawab. Ke-6 soalan kubur itu memerlukan jawapan daripada sudut ilmu nakli. Man rabbuka, ilmu nakli. Wa man nabiyuka, ilmu nakli. Wa ma imamuka, ilmu nakli. Aina ikhwanatuka, ilmu nakli. Aina qiblatuka, ilmu nakli. Itu tuan, 6 soalan kubur mesti jawab dengan ilmu nakli. Ilmu SPM saja tak boleh jawab. Ilmu first degree university saja tak boleh jawab. Ilmu master's degree tak boleh jawab. Ilmu PhD pun tak boleh jawab kalau ilmu nakli tidak ada bersama dengan ilmu yang digarap, ilmu dunia itu. Maknanya tuan-tuan dan puan, untuk menjadi ahli syurga mesti ada ilmu nakli. Saya tak ada jawapan. Saya tidak ustaz tapi tak ada jawapan. Kenapa saya tak bawa ilmu nakli dalam hidup? Kenapa saya tak baiki ilmu nakli dalam hidup saya, keluarga saya dan sebagainya? Kenapa saya tak bawa ilmu agama dalam keluarga saya? Allah akan tanyakan tuan-tuan dan tanyakan saya. Yang ketiga, yang akhir, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, marilah kita istiqamah menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita istiqamah, tuan. Apa nak buat istiqamah? Dekat awal ni ada 3 perkara yang saya nak letakkan pada diri saya, mak bapak saya letakkan kepada saya, teman-teman yang faham untuk balik bertemu dengan Allah, untuk menjadi ahli syurga telah memberitahu saya daripada awal-awal macam saya muda-muda lagi. Apa yang pertama, tuan-tuan? Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Adik-adik, anak-anak yang ada dekat sini, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Dalam keadaan apapun, jangan tinggal solat. Man tarka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Satu hadis yang juga berkaitan dengan itu, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada insan yang diciptanya, janji setia itu diikat oleh salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Anak-anak yang saya kasihi, anak-anak adik-adik yang saya kasihi, teman-teman sahabat saya yang saya kasihi, tuan-tuan memang jaga sembahyang, tapi jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Bagi tahu kami isteri jangan tinggal sembahyang, bagi tahu anak jangan tinggal sembahyang, bagi tahu mak jangan tinggal sembahyang, bagi tahu adik-adik jangan tinggal sembahyang. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, Quran. Jangan tinggal Quran, jangan tinggalkan baca. Hari-hari mesti baca Quran. Saya nak bagi tanya tuan-tuan dan puan, sikit nak tanya, nak quiz sikit tuan-tuan dan puan. Apa dia? Pagi tadi rumah kita ada 3 bilik. Pagi tadi, pagi sebelumnya, minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang pertama? Anak perempuan kita 2 orang duduk bilik yang pertama. Terdengar tak bacaan Quran pagi tadi? Bilik yang kedua, anak laki-laki 2 orang share juga bilik yang kedua. Terdengar tak bacaan Quran pagi tadi? Pagi minggu lepas, pagi bulan lepas, pagi tahun lepas, terdengar tak bacaan Quran daripada bilik yang kedua? Master bedroom, tuan-tuan sebagai isteri suami duduk master bedroom, terdengar tak bacaan Al-Quran keluar daripada bilik itu pada pagi ini? Kalau tidak, jawabnya inilah kubur. Nabi kata kalau Al-Quran tidak baca, inilah kubur, inilah kubur. Jangan kuburkan rumah, tuan-tuan. Jangan kuburkan rumah kita, tuan-tuan. Yang ketiga, insya-Allah, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan, marilah kita bersama-sama junjung agama Allah. Junjung agama Allah maksudnya, tuan-tuan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Lepas ini untuk menjadi ahli syurga, tuan-tuan,
Tangan ni tak mau melakukan maksiat, mata ni tak mau melakukan maksiat, telinga ni tak mau melakukan dosa, kaki tak mau melakukan dosa, fikir tak mau melakukan dosa, perut tak mau melakukan dosa, tangan tak mau melakukan dosa, jari-jari tak mau melakukan dosa. Apa yang kita lakukan? Kita nak melakukan amal salih, amal salih, amal salih, amal salih. Tutup, tuan-tuan, tutup. Tuan-tuan handcuff, tuan-tuan tutup, tuan-tuan seal tangan kita daripada melakukan maksiat atau dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan dosa-dosa. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Warujza fahjur, dosa-dosa tinggalkanlah. Hari ini juga jangan buat dosa, petang ini juga jangan buat dosa, malam ini juga jangan buat dosa, pagi besok jangan buat dosa, sampai kita mati. Mata kita tidak melakukan dosa-dosa yang tidak sepatutnya, tangan kita tidak melakukan dosa-dosa yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Saya harap dengan kehadiran saya di masjid yang permai ini, dengan kapet betul-betul kapet Raudah. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, inilah kapetnya, inilah dia punya desainnya, inilah tentang pembentangannya. Tuan-tuan duduk sebenarnya di Raudah, kapet Raudah ni tuan-tuan. Cantik, masjid yang dihias cantik, masjid yang dijaga cantik. Tuan-tuan, biar rumah Allah cantik, rumah kita tak berapa cantik, asalkan rumah Allah cantik. Bukan cantik pada hiasan, tapi cantik pada amalan, memakmurkan masjid. Itu lebih penting daripada kecantikan yang lain, insya-Allah. Tuan-tuan, selepas kita sembahyang nanti, saya minta kebenaran dalam 2 minit 3 minit saya nak cerita mengenai Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah di tanah yang diwakaf, 7 ekar tanah yang diwakaf, sudah diwakaf. Nama dalam tanah itu kan Majlis Agama Islam, tuan-tuan, yang saya dilantik menjadi mutawali untuk membangun dan mengisi program di Anjung Husnul Khatimah. Apa Anjung Husnul Khatimah? Situlah tempatnya untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta 2 minit 3 minit selepas saja kita salat nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.